bacaan umul kitab kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat baginda, pada ahli keluarga baginda, kepada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakkina fid din wa 'allimna ta'wil wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Alhamdulillah, kita jumpa lagi, tapi kali ini sekejap saja. Okey, cikgu harap awak dah jawab soalan Dah jawab dah? Dah jawab soalan belum? Dah, cikgu. Ha? Dah, cikgu. Dah? Cikgu ni tak jelas lah suara. Okey, kita tengok soalan ni. Okey. Raja satu menunjukkan contoh lukisan biologi. Contoh lukisan biologi menyatakan dua ciri lukisan biologi tersebut. Okey, dia dah kasih gambar dah. Kita tinggal tengok gambar tu, kita terangkan apakah ciri lukisan biologi. Pertama, dia tengok lukisannya jelas dan tidak putus-putus. Dia macam kalau bulat terus bulat gitulah. Tak ada gesek macam ni, tak ada. Dia mesti bulat betul. Okey, kemudian tidak berlorik. Tu maksudnya tak berlorik. Dia tak ada lorik kan lah gambar tu. Kita lorik lah apa gitu, tak ada. Besar dan tepat. Lukisan berlabel. Okey, ni lukisannya ada label. Tidak ada garis label tertuju pada struktur yang betul lah. Betul lah, tunjukkan betul-betul lysosom. Lysosom. Tiada kepala anak panah. Tak ada gambar tunjuk anak panah. Tak ada. Macam ni nukleus. Saya kata. Nukleus. Ada anak panah gitu kan. Tak ada. Salah tu Okey, tidak bersilang antara satu sama lain Dia nampak, kita tengok nampak tak bersilang. Misal katalah dia nak tunjukkan nukleus tu, dia silang kat sini. Nukleus kat sini. Misal kata sini nukleus kat sini. Maknanya dia telah bersilang dengan jasad Golgi, tak boleh. Lukisan ni mesti ada tajuk. Macam ni sel haiwan, ini sel tumbuhan. Setiap struktur dalam lukisan mesti terletak pada kedudukan yang betul. Okey, saiz berkadaran dengan semua struktur yang lain. Okey, saiznya lebih kurang sama lah Sesuai. Okey. Itu adalah ciri lukisan biologi. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Namakan dua sarta utama dalam biologi. Sarta utama dalam biologi. Pertama sarta sagittal, kedua sarta frontal. Okey, nanti ni sambil awak dengar cikgu bincang ni, awak boleh tanda awak punya jawapan. Okey. Okey, ada satu lagi sarta melintang. Okey. Dia nak soalan berikutnya, berikan maksud perkataan keratan rentas dan keratan membujuk. Tengok ni bab yang depan ni bab yang depan. Apa maksud keratan rentas? Keratan rentas, misal kata ni batang pokok. Keratan rentas macam ni. Ni kerat rentas, so kita akan dapat dia bentuk macam ini.
Dia dapat macam ini. Kita kena ada xylem, cambium, macam tu. Ni keratan rentas. Kalau keratan membujur pula, ni macam keratan membujur, kita kerat membujur. Kita kerat dari atas ke bawah. So kita akan dapat dia macam ni lah. Nanti kita dapat dalam bentuk macam ni. Xylem, phloem tu dalam bentuk memanjang macam ni. So, apa itu keratan rentas? Membagikan struktur kepada bahagian atas dan bawah secara melintang. Ni atas, ni bawah. Secara melintang. Ini keratan rentas. Ni melintang lah. Kemudian membujur pula membagikan kepada kiri dan kanan. Kanan dengan kiri. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Rajam menunjukkan satu sel tumbuhan. Kenapa kita tahu dia sel tumbuhan? Okey, kenapa kita tahu dia sel tumbuhan? Kerana dia ada apa? Dinding sel. Dinding sel. Good. Okey, kerana dia ada dinding sel. Okey, lagi? Kenapa kita tahu dia adalah sel tumbuhan? Dia ada apa? Dia ada apa? Kloroplas. Yang ada kloroplas. Yang mana kloroplas? Y. Yang berlabel Y tu. Y Okey. Okey, Y ni adalah kloroplas. Okey, kalau kita tanya lagi, macam mana kita tahu bahawa ni adalah sel tumbuhan? Ada lagi satu komponen yang menunjukkan bahawa dia adalah vacuole. Good. Vacuole. Okey. Sekarang dia nak komponen X, Y dan Z. Okey, X ni apa? Jasad Golgi. Jasad Golgi. Good. Z adalah? Mitochondrion. Okay, good. Okay, ni apa ni? Jalinan endoplasma. Okay, ini adalah nukleus. Ni adalah nukleus. Yang luar dia tu adalah tepi-tepi dia adalah jalinan endoplasma. Tepi dia ni. Ini adalah jalinan endoplasma. Okay, tak nampak dia ada biji-biji. Makna dia adalah licin lah. Okay. Okay, nyatakan fungsi komponen X. Dia tanya apakah fungsi komponen X? Jasad Golgi. Apa fungsi komponen X? Dah tahu dah ni. Jasad Golgi. Macam mana cara ingat jasad Golgi? Cara dia adalah ppm. Jasad Golgi kan? ppm kan? Apa tu ppm? Apa itu ppm? Proses. Packaging. Packaging and modifying. Okey. Memproses, membungkus, mengangkut protein ke, karbohidrat ke, fosfolipid ke, glycoprotein. Banyak Dan mengubah suai tadi. M untuk mengubah suai protein kepada enzim. Kemudian membungkus protein dalam vesikel. Pack tadi lah. Pack tu membungkus protein dalam vesikel angkutan. Ni jasad Golgi. Dia punya style dia kan macam gini. Ujungnya akan ada menggenting bud. Kalau putih tu dia jadi bud of
Nanti dia bila dia menggenting, ujung ni dia akan menjadi vesikel angkutan. Sebab itu dia cakap membungkus protein dalam vesikel angkutan. Tadi memproses, membungkus, mengangkut. Kemudian mengubah suai. Sebab ini dari asalnya adalah protein. Dekat jalinan endoplasmik, dekat jalinan endoplasmik kasar ni biasanya dia ada ribosom. Kat ribosom tu berlakunya proses sintesis protein. Tetapi untuk ubah suai protein itu menjadi benda yang lain, jadi glycoprotein ke, fosfolipid ke, enzim ke, dia perlu melalui jasad Golgi. Okey, kita tengok pula soalan berikutnya. Apakah fungsi komponen Y? Y tadi kita dah cakap kloroplast. Okey. Kloroplast kan ada cara ingat? Kloroplast. Kalau orang putih. Trap sunlight to carry out photosynthesis. Trap sunlight to carry out photosynthesis. Okey, itu satu kalau pakai orang putihnya, kalau orang Melayunya kloroplast. Senang je, kita pun senang, kita tulis saja serap cahaya, serap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Fotosintesis ni kalau pakai laptop anak cikgu ni macam ni lah. Okey. Okey. Kemudian kalau orang putih ni, kita ada boleh tulis kat sini convert light energy to chemical energy. Kat sini macam tak boleh nak tukar tak ada tulis perkataan T, tukar tak ada. Okey, tak apa. Bukannya kepada tenaga kimia. Okey. Sebenarnya kita dah belajar juga tentang kloroplast ni. Kloroplast dia ada apa tu? Thylakoid, ada stroma. Okey, ni stroma. Kita ada lagi satu apa? Granum grana atau granum. Granum atau grana ni terdiri daripada lapisan banyak thylakoid. Dia macam gitulah. Sebab tu cikgu lukis macam tu. Ni adalah thylakoid. Dekat grana ni ada klorofil. Dalam ni ada klorofil. Grana ni ada klorofil ataupun dekat thylakoid ni ada klorofil. Okey. Tindak balas bersandarkan cahaya berlaku dekat grana ni, dekat membran thylakoid. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. Di stroma dia komponen ni kloroplast ni ada dua membran Ada dua membran. Okey. Awak ingat tak tindak balas bersandarkan cahaya dengan tidak balas tak bersandarkan cahaya, ingat tak? Nanti kita buat soalan untuk fotosintesis saja. Okey, dia tengok soalan nombor 3. Sama tak dengan soalan sumatif 2 kita hari tu? Sama tak? Hello? Sama rasanya. Kalau sama kita laju je lah. Yang ini sama So kita tengok tu hypertonic. So hyper bermakna exit Hyper maksudnya exit. So maksudnya air keluar. Iso sama. Sama. Ni hypo, air masuk.
Air masuk. Okey. Terendam dalam larutan M. So cara tulisnya mesti macam ni. Larutan M adalah hypotonik kepada sel darah merah. Molekul air meresap masuk ke dalam sel. Apa berlaku bila dia dah hypotonik? Secara osmosis. Jangan tertinggal secara osmosis tu satu markah. So sel mengembang dan membesar ke saiz yang maksimum. Membran plasma sangat nipis dan lembut untuk menahan tekanan yang tinggi. Sel darah merah pecah ataupun hemolisis berlaku. Okey, ini pun sama. Dia cakap perencat sama dengan soalan kita. Perencat. So perencat di sini adalah pesaing. Pesaing untuk apa? Pesaing untuk substrat. Pesaing untuk apa? Untuk tapak aktif enzim. Apa contohnya? Contohnya adalah plumber. Dia cakap terangkan apa yang berlaku kepada pengambilan ion kalium. Jawab dulu apa dia tanya. Dia tanya. Okey, jawab pengambilan ion kalium jadi apa? Jawab dia dulu. Terhenti. Terhenti. Okey, itu dulu kalau kita nampak soalan dia tanya jawab dia dulu baru kasih sebab. Okey, barulah kita cakap kerana respirasi sel terhenti. Kemudian glukosa tidak dapat dioksidakan ataupun diuraikan, maka tiada atau kurang ATP dihasilkan. Di sini perencat respirasi. Okey, maka tiada atau kurang ATP dihasilkan. Di mana kita tahu bahawa pengangkutan ion diangkut secara pengangkutan aktif. Dia perlukan tenaga. Okey, pengangkutan aktif tidak berlaku. Okey, kita tengok soalan nombor 4 ni. Ini adalah minyak sapi, ghee, masak biryani sedap masak ni. Okey, ni A minyak biryani, S adalah minyak jagung. Minyak jagung. Okey, namakan jenis asid lemak yang terdapat dalam sampel minyak masak. Kita tengok sini, ini adalah kita panggil kena ada lemak lemuk tepu. Ingat tak? Lemuk tepu. Okey, lemuk tepu ini adalah pertama ialah dia pepejal pada suhu bilik. Nampak kita dah tahu dah ni pepejal, minyak ni adalah pepejal. Dia berasal daripada animal biasanya. Yang penting awak tengok dia pepejal ni cecair. Ni pepejal, ni cecair. Apa lagi cirinya? Dia adalah ada ikatan tunggal ada ikatan tunggal antar dalam dia punya asid lemak dia. Asid lemaknya ada ikatan tunggal. Dalam asid lemak ada ikatan tunggal. Awak dah belajar kimia, ikatan ganda dua adalah tak tepu kan. Sekarang ni ikatan tunggal dia tepu. Semua telah diisi dengan hidrogen Okey, satu lagi. Takat lebur tinggi. Takat leburnya tinggi. Okey, kemudian kita tengok kolesterol. Dia boleh meningkatkan kolesterol dalam darah. Sebab lemak. Kemudian kolesterol ni boleh terenap pada dinding salur darah. Satu step dulu. Atau buah kasih. Dua-dua. Okey. Kemudian dia dah tahu tu, dia cakap namakan jenis asid lemak. Satu asid lemak tepu, satu lagi tak tepu. KR tepu, maksud S adalah tak tepu. Kita tengok dari segi ciri dia. Okey. Kemudian kita tengok
Raja 4.2 menunjukkan sebahagian persamaan perkataan untuk penguraian sampel minyak masak R dan S. Okey. Satu molekul triglycerida campur air menghasilkan satu molekul gliserol dengan 3 molekul asid lemak. Triglycerida. Ini adalah triglycerida. Triglycerida maknanya ada satu molekul gliserol dengan 3 asid lemak. Okey. Dia suruh terangkan proses M. Kita tengok dulu. Hidrolisis ke kondensasi? Hidrolisis ke Hidrolisis. hidrolisis. Macam mana kita tahu hidrolisis? Ada kehadiran air. Ada kehadiran air. Bukan ada kehadiran air, memerlukan air. Kat sini kita tengok lysis. Lysis maknanya pecah. Kita pecahkan molekul tu dengan kehadiran air. Ada air. Kena top up dengan air. Itu namanya hidrolisis. Kalau kondensasi, condensation, yang penting kat sini combine. Jadi molekul besar. Macam ni jadi molekul lebih kecil. Okey, prosesnya hidrolisis. Lepas tu terangkan. Tengok gambar. Kita hidrolisis ni kita pengetahuan kita. Kat sini dia berdasarkan gambar. So kena ceritakan berdasarkan gambar. So dia cakap triglycerida diuraikan menggunakan air. Perkataan lysis tu kita ambil. Triglycerida diurai menggunakan air. Dia ambil daripada depan ni. Okay, menghasilkan ni air digunakan untuk memutuskan ikatan antara gliserol dan asid lemak. Air digunakan untuk memutuskan ikatan di antara gliserol dan asid lemak. Kemudian boleh sambung lagi ayatnya. Satu molekul gliserol, sambung satu molekul gliserol dan 3 molekul asid lemak terhasil. Jangan tertinggal yang ni, kita tinggal tadi. Okey. Kita tengok buat ni piramid makanan yang dicadangkan untuk penggunaan rakyat negara Malaysia. Kita ada suku-suku separuh kan sekarang ni. Itu pinggan sihat Malaysia. Suku-suku separuh. Ni pinggan sihat Malaysia, ni piramid makanan. Ni pinggan sihat Malaysia. Okey. Sekarang ni piramid makanan dia tanya apakah fungsi lipid. Lipid ni untuk energi yang pertama. Paling senang energi lah. Ini lemak digunakan untuk pelapik melindungi organ dalaman. Betul juga. Bertindak sebagai penebat haba. Betul juga. Sebab itu orang gemuk dia jarang dia sejuk. Orang lain dah sejuk dia panas lagi. Bertindak sebagai tenaga simpanan. Betul. Kita cakap tadi tenaga. Pelarut bagi vitamin adik. Glycolipid pada membran plasma memastikan kestabilan membran plasma dan membantu proses mengenal pastian sel. Ataupun kita tengok kolesterol. Kolesterol adalah sebahagian daripada lipid. Kolesterol ni untuk stabilkan membran plasma. Kalau tak ada kolesterol ni, membran plasma kita dah pecah. Glycoprotein pula untuk pengenal pastian sel. Okey. Soalan nombor 5 pula. Okey, bila kita tengok soalan ni, mula-mula kita buat dulu mana yang enzim. Yang sama tu enzim lah. Kita dah tahu. So, yang mula-mula ni substrat dan yang akhirnya adalah produk ataupun hasil. Ini kompleks enzim substrat.
Okey, nyatakan dua ciri enzim tersebut. Berdasarkan ni kita tengok berdasarkan. Okey. Kita nampak enzim tidak berubah di akhir tindak balas. Tak berubah. Tindakan enzim adalah spesifik. Dia hanya untuk laktosa hanya sepadan dengan laktase. Enzim boleh diguna semula. Enzim boleh diguna semula. Okey. Berdasarkan Raja 5, terangkan tindak balas laktase jika suhu medium adalah 60. Okey. Suhu 60. Suhu optimum adalah 37 darjah Celsius. Tapi kalau suhu 60 ni adalah suhunya tinggi. Suhu 60 adalah suhu yang tinggi. Bila suhu dia tinggi, dia memutuskan. Dia memutuskan ikatan. Ikatan dalam apa? Tapak aktif enzim tu. Aktif enzim. Tapak aktif ni akan putus, maka tapak aktif ni akan menjadi ternyat asli atau berubah bentuk. Tapak aktif enzim akan berubah bentuk, kemudian dia jadi nyat asli. Nyat asli. Okey. Memusnahkan tapak aktif enzim, iaitu memutuskan ikatan, dia memusnahkan tapak aktif enzim, kemudian enzim akan ternyah asli. Okey, bila enzim dah ternyah asli, dia dah tak sepadan lagi. Tak sepadan lagi untuk substrat. Jadinya substrat tak boleh bergabung lagi. Substrat tak boleh bergabung dengan enzim. Maka terbentuk tak ni kompleks enzim substrat? Tak ada. Maka terbentuk tak hasil? Tak ada juga. Okey, tu dia So kadar tindak balasnya akan sifar ataupun berkurangan Okey. Untuk pH 3 pula, pada pH rendah, ion hidrogen berlebihan melekat pada tapak aktif enzim. Kenapa ion hidrogen berlebihan? Sebab bila dia berasid, ion hidrogen adalah banyak. pH adalah apa? Negatif log kepekatan hidrogen. Betul tak? Okey. Okey, kemudian ini menyebabkan charge ion di tapak aktif berubah. Ni banyak hidrogen kat sini, dia jadi charge dia akan berubah. Substrat tak dapat melekat pada tapak aktif enzim. Nak melekat tak boleh sebab charge dia dah berubah. Kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Okey, dan akhirnya produk pun tak terhasil, tindak balas tak berlaku. Okey, last. Enzim telah lama digunakan secara meluas dalam komersial, dalam kehidupan harian. Terangkan kegunaan enzim dalam hasil tenusuk. Enzim laktase dalam pembuatan susu bebas laktosa. Susu bebas laktosa. Ada lagi tu Untuk buat keju kita pakai enzim renin tu untuk buat keju. Okey, kemudian kita juga untuk ada produk kulit, enzim tripsin menanggalkan bulu daripada kulit haiwan untuk menghasilkan produk kulit. Okey, ini juga untuk produk kulit. Kalau zaman dulu kita belajar, kita nak samak kulit bangkai, kita pakai tahi burung merpati. Ingat tak? Sebab tahi burung merpati tu dia ada bakteria yang boleh menguraikan daging-daging daripada kulit. Okey, ada soalan tak untuk ini? Ada soalan tak?
Tak ada je. Ya, Tak ada, Alhamdulillah cikgu berhenti sampai sini sebab cikgu ada meeting nanti sekejap lagi. Okey, terima kasih. Awak semak tandakan yang kita dah bincang. Nanti cikgu share PowerPoint ni dekat grup. Nanti awak boleh semak semula. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Minta ampun, minta maaf di atas segala kekurangan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.